Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya ingin melaporkan seperti biasa, dimulakan dengan laporan daripada PDRM. Semalam, PDRM bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia telah mengadakan sebanyak 829 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 377,623 kenderaan. Sebanyak 35,346 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,131 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 606 individu berbanding dengan 577 individu pada hari sebelumnya kerana engkar PKP yang merangkumi 556 individu yang direman dan 50 individu diberikan jaminan polis. 22 individu juga telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan engkar PKP. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga 26 April 2020 adalah seramai 20,617 individu. Daripada laporan polis, ini tambahan, daripada laporan polis mendapati bahawa ramai di kalangan penunggang e-hailing yang tidak mematuhi undang-undang. Bukan dari segi pergerakan mereka, tetapi yang melanggar traffic light merah misalnya. Jadi pihak polis minta saya sampaikan supaya patuhi undang-undang, kerana walaupun tidak salah dari segi PKP mereka boleh keluar, tetapi kesalahan undang-undang lain mereka juga akan diambil tindakan. Mengenai operasi sanitasi awam, Ops Sanitasi Awam di bawah kawal sulia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan sebanyak 4,230 operasi, termasuk di 13 zon merah, dan sebanyak 8,160 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah pun disanitasi. Semalam, sebanyak 80 operasi sanitasi yang meliputi 30 zon merah dan kuning di 9 negeri, termasuk 33 operasi di Johor dan 18 operasi di Kelantan. Operasi sanitasi semalam merangkumi 32 bangunan kerajaan, 32 tempat awam, 55 pusat perniagaan dan 8 pasaraya. Mengenai pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 221 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 215 pada hari sebelumnya, yang mana 17,705 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam seramai 1,059 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Sehingga kini seramai 22,339 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantin secara wajib sejak 3 April 2020. Dan sejak 17 April, 8,207 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Ada sedikit kekeliruan apabila saya mengumumkan bahawa mereka yang ingin pulang ke kampung halaman masing-masing akan diselaraskan oleh NADMA. Ramai yang menganggap NADMA akan menyediakan kenderaan untuk mereka pulang ke kampung dan sebagainya. Sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh NADMA adalah menyelaraskan kepulangan mereka. Sebagai contoh, keluarga mereka boleh
mengambil mereka di pusat-pusat kuarantin untuk membawa pulang family mereka daripada pusat kuarantin. Ya, tetapi hanya satu pemandu saja yang boleh membawa mereka pulang. Kalau mereka berkeluarga, mereka boleh dibawa dalam satu kereta kerana mereka telah pun menjalani swab test sewaktu di pusat kuarantin, di mana NADMA akan mengeluarkan surat pelepasan pergerakan kerana mereka adalah negatif COVID-19. Jadi mereka telah pun diisytiharkan bersih dan selamat oleh Kementerian Kesihatan. Jadi sebab itulah kita benarkan. Mana-mana individu yang memerlukan perkhidmatan e-hailing ataupun teksi, sekretariat di pusat kuarantin itu akan membantu mereka untuk menyelaraskan kenderaan yang diperlukan tersebut dengan syarat ianya akan ditanggung sendiri oleh individu yang memerlukan perkhidmatan e-hailing ataupun perkhidmatan teksi tadi. Dan bagi mereka yang ingin pulang ke Sabah atau Sarawak, NADMA akan menyelaraskan pergerakan mereka ke lapangan terbang, dan seterusnya mereka akan pulang ke Sabah atau Sarawak dengan pesawat-pesawat yang disediakan. Bukan pesawat yang disediakan, pesawat yang telah pun ditetapkan tarikh penerbangan seperti seminggu sekali hari Jumaat tersebut. Mengenai keperluan asas, semalam penguatkuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan harian 20 jenis bekalan di 1015 pemeriksaan premis perniagaan, termasuk 812 peruncit, 168 pemborong dan 35 pengilang. Secara keseluruhannya, bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mampu untuk menampung keperluan dalam negara yang berterusan secara berterusan dan mudah diperolehi. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak bimbang dengan bekalan makanan dan keperluan harian sepanjang bulan Ramadan kerana ianya dijamin mencukupi. KPDN HEP telah menerima sejumlah 14,783 aduan dan pertanyaan sehingga 26 April melalui 4 saluran utama, iaitu aplikasi WhatsApp, sistem e-aduan, talian hotline dan juga talian melalui Enforcement Command Center ECC 946. Sebanyak 2,291 aduan harga dan bekalan telah direkodkan untuk tindakan bahagian penguatkuasa melalui sistem e-aduan, dan daripada jumlah tersebut 1,845 aduan harga dan bekalan telah pun diselesaikan dan 446 aduan masih di dalam siasatan. Kepulangan pelajar IPT. Menteri Pengajian Tinggi Yang Berhormat Datuk Norani Ahmad telah memaklumkan di dalam mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP pagi tadi bahawa untuk kumpulan yang pertama ini sebanyak 1,128 pelajar IPTA dan IPTS di bawah KPT akan mula bergerak pulang ke kampung halaman masing-masing, iaitu bermula pada malam ini. Seramai 863 pelajar akan dihantar pulang dari zon tengah ke zon utara malam ini. Dan apabila sampai ke zon utara, selepas mereka sampai ke drop off point, iaitu balai polis ataupun pejabat daerah, bas yang sama akan membawa pulang pelajar-pelajar daripada zon utara untuk dibawa pulang ke zon tengah.
Jadi bas yang sama. Dan sebelum bas itu berlepas, bas tersebut akan disanitasi, sama ada sebelum ke utara dan juga sebelum bas bergerak ke kawasan zon tengah. Proses penghantaran pulang malam ini akan melibatkan 9 universiti dan 49 bas ke 17 destinasi. Jadi bas, bukan saja bas yang akan disanitasi, tetapi bagasi pelajar juga akan disanitasi sebelum mereka berlepas. Setibanya di drop off point, ya, iaitu di balai polis dan pejabat daerah, hanya satu keluarga yang dibenarkan untuk mengambil mereka di balai-balai polis tersebut. Walaupun kita percaya ada pelajar-pelajar yang keluarga mereka tidak mempunyai kenderaan untuk mengambil mereka. Jadi seperti yang saya sebutkan, barisan hadapan di daerah ataupun frontliners di daerah akan menghantar mereka ke rumah masing-masing. Jadi bas akan dijangka tiba di zon utara tersebut. Kalau bertolak malam ni, dijangka tiba pukul 9 pagi besok. Manakala penghantaran pulang pelajar ke Sarawak dan Sabah akan bermula pada 1 Mei 2020 dan mereka akan diterbangkan dari 4 lapangan terbang, iaitu bagi pelajar yang berada di Terengganu dan Kelantan akan diterbangkan dari lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu, manakala bagi pelajar yang berada di zon tengah termasuk Pahang akan diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa KLIA. Bagi zon utara, mereka akan diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, dan di zon selatan dari lapangan terbang antarabangsa Senai. Dan mereka akan diterbangkan ke lapangan-lapangan terbang yang berhampiran dengan kampung halaman mereka. Ramai tanya, bagaimana nak bersahur malam nanti? Sebab mereka tidak boleh membeli makanan sepanjang perjalanan. Mereka mungkin hanya berhenti di RNR untuk pergi ke tandas dan sebagainya. Tetapi tidak boleh berhenti untuk membeli makanan. Oleh itu, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada 2 syarikat, iaitu Mary Brown dan Gardenia, kerana memberi tajaan makanan bagi pelajar yang akan pulang ke zon utara dan pelajar daripada zon utara yang akan pulang ke zon tengah nanti besok. Jadi saya mengalu-alukan, jika ada pihak swasta lain yang ingin menaja makanan dan perkara yang berkaitan dengan penghantaran pulang pelajar ini, dan mana-mana pihak yang berminat, bolehlah menghubungi Kementerian Pengajian Tinggi. Mesyuarat pagi tadi dimaklumkan bahawa bekalan darah di tabung darah negara berkurangan sebanyak 33% sejak pelaksanaan PKP. Pusat Darah Negara telah memohon kebenaran untuk beroperasi dan pergerakan penderma darah untuk menderma darah. Berikutan dengan itu, mesyuarat hari ini telah meluluskan pergerakan penderma darah untuk ke hospital dan klinik kesihatan bagi tujuan menderma darah dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Seperti kita tahu, beberapa kawasan masih lagi di bawah PKP yang diperketatkan ataupun EMCO. Oleh itu saya ingin memaklumkan bahawa PKPD di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Keluang, Johor akan ditamatkan pada
hari esok 28 hari bulan April 2020. Maknanya segala sekatan lockdown dan sebagainya telah akan ditarik balik di PKPD Sempang Renggam. Jadi, manakala di PKPD Sengalui, Hulu Langat, Selangor yang melibatkan pusat tahfiz dan sebuah rumah disambung 1 minggu lagi sehingga 5 Mei 2020, iaitu hari Isnin depan. Hari ini 27 April merupakan hari ulang tahun Tentera Laut Diraja Malaysia. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Tentera Laut Diraja Malaysia ke-86 kepada seluruh warga TLDM. Semoga warga TLDM sentiasa berada di dalam tahap kesiapsiagaan yang tinggi di dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan maritim tanah air. Terima kasih kepada seluruh warga TLDM. Armada Siaga TLDM Perkasa. Itu saja. Terima kasih. Sekali lagi seruan saya, terus kekal tinggal di rumah bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Haris dari Bernama. Cuma satu soalan di sini. Terdapat kekeliruan dalam kalangan masyarakat berkenaan dengan SOP, di mana ada antara mereka yang ditahan kerana melanggar PKP itu, ada yang didakwa terus ke mahkamah, tetapi ada juga yang diambil keterangan dahulu. Jadi bagaimana SOP-nya itu, Datuk Seri? Terima kasih, Datuk Seri. Sebenarnya daripada segi peraturan, setiap yang ditahan mesti akan diambil keterangan. Sebab jika nak dibawa, yang menentukan dibawa ke mahkamah atau tidak bukan polis. Polis setelah mengambil keterangan akan menghantar IP ataupun investigation paper ataupun kertas siasatan ke Jabatan Peguam Negara. Dan Jabatan Peguam Negara lah yang akan menentukan sama ada individu tersebut didakwa di mahkamah ataupun tidak. Jadi SOP-nya sama kepada setiap individu yang ditahan, yang ditangkap sebelum dihadapkan ke mahkamah, ya. Jadi bukan kuasa polis dari segi menentukan orang itu di-charge, didakwa atau tidak, tetapi adalah Jabatan Peguam Negara, ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya mengenai Rohingya. Ada reaksi rakyat Malaysia di media sosial berkenaan isu Rohingya yang amat membimbangkan. Kenyataan berbau keganasan, kebencian, malah urutan bunuh terhadap pelarian Rohingya memenuhi ruangan komen FB. Komen Datuk Seri agar kemarahan ini tidak menjadi pencetus kepada keganasan yang lebih teruk. Terima kasih. Ya. Saya pun hairan. Kedatangan Rohingya ke negara kita bukan baru semalam, tetapi telah pun bertahun-tahun sebelum ini. Dan sebelum ini tidak timbul pun isu yang berkaitan dengan Rohingya ini. Ya, kerana kedatangan mereka ketika itu mendapat simpati daripada kita kerana kita dengar bahawa mereka dibunuh dengan kejam, dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Semua berita-berita itu menyebabkan kita sebagai sebuah negara menerima mereka waktu itu, ya, dan tidak ada isu pun. Tetapi akhir-akhir ini, sewaktu PKP, tiba-tiba isu ini menjadi besar. Dan ini juga menghairankan pihak berkuasa, pihak polis terutamanya, kerana akhir-akhir ini terlalu banyak berita-berita melalui media sosial, video dan sebagainya yang dikeluarkan, yang menimbulkan kemarahan rakyat kepada mereka. Jadi pihak polis sedang menyiasat perkara ini. Sebab ada juga yang menganggap setengah-setengah video, setengah-setengah audio itu adalah palsu. Walaupun tidak ada siapa yang boleh menentukan kesahihan palsu atau tidak kecuali pihak polis. Jadi pihak polis sekarang menyiasat perkara ini. Menyiasat video yang dikeluarkan, menyiasat audio yang dikeluarkan, menyiasat segala news yang berkaitan dengan berita yang berkaitan dengan Rohingya ini.
Jadi untuk sementara itu saya harap rakyat semua tolong bertenang, tolong bertenang dan jangan timbulkan isu-isu yang boleh membangkitkan kemarahan yang akhirnya mesti mencetuskan sesuatu yang tidak diingini. Malaysia adalah sebuah negara aman, dan kita terkenal sebagai sebuah negara yang sangat bertimbang rasa kepada sesiapa saja yang berada di bumi Malaysia ini. Jadi saya harap kita tenanglah, kita beri peluang kepada pihak polis untuk menyiasat perkara-perkara yang ditimbulkan. InsyaAllah polis akan menyiasat semua perkara yang ditimbulkan di dalam media sosial, YouTube dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk Seri. Sekarang sudah ada 3 kes peniaga di 3 pasar berbeza di mana mereka adalah positif COVID. Kerana dia orang pergi ambil barang daripada pasar Burung Sayang. So apakah tindakan kerajaan untuk pastikan perkara ini tidak merebak? Ya, saya telah pun memaklumkan perkara ini kepada Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan tahu perkara ini dan seperti biasa sebelum tindakan seterusnya Kementerian Kesihatan akan berbincang bersama dengan pihak polis dan sebagainya untuk kita tentukan apakah tindakan seterusnya. Saya percaya mungkin besok Kementerian Kesihatan akan merujuk perkara ini kepada mesyuarat khas menteri pagi untuk kita tentukan tindakan seterusnya. Ya. Selamat tengah hari Datuk Seri. Mengenai aplikasi Gerak Malaysia adakah ia untuk perjalanan seorang sahaja ataupun bagaimana bagi mereka yang ingin balik secara berkumpulan secara keluarga ataupun berkongsi kereta? Terima kasih. Semalam pun saya ada bangkitkan perkara ini dan pihak polis akan mengeluarkan SOP mereka yang baru, dan dalam masa yang sama juga saya percaya pihak polis PDRM akan mengeluarkan FAQ untuk soalan-soalan yang kebiasaan disoal dan sebagainya untuk mereka memberikan jawapan tentang perkara tersebut. Kita tunggu FAQ daripada pihak PDRM dan mungkin akan ada SOP baru yang kita akan keluarkan. Setakat ini SOP yang dikeluarkan belum lagi dibincangkan. Seperti saya kata, kita akan tunggu selepas kita tunggu pada 1 bulan, selepas 1 bulan Mei baru kita akan bincangkan. Dan SOP akan dikeluarkan selepas perbincangan selepas 1 Mei nanti, dan lepas itu barulah kita akan putuskan boleh balik atau tidak, bila nak balik atau tidak dan sebagainya akan diputuskan selepas itu. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.